yang dihormati Puan Ong Sin Yi selaku kaunselor sekolah. Okey, seterusnya Cikgu Izma Nur Syafira selaku penceramah bagi guru kita malam ini. Okey, seterusnya Cikgu Nur Zuhaida. Okey, kemudian saya amat mengalu-alukanlah kehadiran alumni kita pada malam ini, iaitu Saudari Puteri Nur Balkis binti Rusman, yang mana beliau telah mendapat 6A dalam keputusan SPM tahun 2020. Okey, seterusnya Saudara Pa Binash, anak lelaki Jack Gattison. Beliau memperoleh 5A dalam SPM tahun 2020. Okey. Untuk Balkis, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu ni beliau mendapat A+ lah, yang tertinggi lah, dan Pak Binash juga memperoleh A. Tidak dilupakan juga kepada semua pelajar yang sudi dan berkesempatan untuk bersama-sama dalam menjayakan program kecemerlangan akademik Bahasa Melayu SPM tahun 2021. Okey, untuk makluman semua, program ini merupakan program anjuran di bawah unit kaunseling dengan kerjasama Panitia Bahasa Melayu SMK Seremban 3. Okey, tujuan program ini diadakan untuk memberikan tips dan perkongsian teknik belajar efektif khusus bagi kertas Bahasa Melayu. Okey, untuk malam ini 2 orang pelajar cemerlang SPM tahun 2020 akan berkongsi dengan kita. Okey, jadi sebelum bermula, bagi memberkati majlis, cikgu menjemput Saudara Arif Iqmal untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala kitalil muttaqin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana naza jam'an marnuma lafarrukan maksuma wa la ta'alil alilahumma finna wa la ma'anna wa la man yatba'una syakiyan wala marrudan wala marruma. Allahumma ja'al khaira akmarina akhiruhu wa khaira akmalina khawatimuhu wa khaira aymina yaumal kitatin. Allahumma ighfir lana junubana wala ihwanina linal lazina sabakuna bi imani wala tajafi qulubina lillul lazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih Iqmal. Okey, seterusnya tanpa melengahkan masa, cikgu mempersilakan Saudari Puteri Nur Balkis binti Rusman untuk memberikan perkongsian teknik belajar efektif khusus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Dipersilakan. Sekejap cikgu. Okey, mula terima kasih kerana cikgu boleh dengar suara saya cikgu? Dengar. Okey. Mula saya nak ucap terima kasih sebab menjemput saya untuk berkongsi teknik belajar Bahasa Melayu ni. Saya mulalah ya. Ya, okey.
Bakis boleh perkenalkan dirilah. Okey. Lepas tu sekarang nama berada saya, di mana? nama saya Puteri Nur Bakis binti Rosman. Saya dulu bekas pelajar 5 UM tahun 2020. Sekarang saya belum start belajar lagi, tapi bulan 9 nanti saya akan mula belajar di IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka untuk subjek Bahasa Melayu lah. Wah, tahniah cikgu. Tanya Terima kasih. Cikgu bakal Bakis. cikgu ni. Cikgu Bakis. InsyaAllah. Okey. Okey, macam tu saya mulalah saya punya teknik belajar Bahasa Melayu. Okey, teruskan. Okey, yang pertama untuk adik-adik, saya galakkan untuk korang gunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perbualan. Walaupun bukan dalam kelas Bahasa Melayu, dalam kelas lain ataupun dekat luar kelas, saya galakkan untuk berbual tu dalam Bahasa Melayu sebab perbualan ni akan menguatkan kita punya tata bahasa lah. Walaupun yang Melayu memang dah biasa bercakap dengan dalam Bahasa Melayu, tapi sebenarnya bila kita nak tukar dalam perbualan tu dalam bentuk karangan, benda tu akan jadi susah. Sebab tu saya amat menggalakkan semua untuk bercakap dalam Bahasa Melayu. Yang bukan Melayu pula, macam yang India, yang Cina, boleh selalu lagi berbual Bahasa Melayu dengan kawan-kawan Melayu supaya kawan-kawan Melayu ni boleh perbetulkan kesalahan diorang kalau apa yang diorang cakap tu salah. Sebab saya punya kawan-kawan dulu yang mana bukan berbangsa Melayu pun, bila diorang bercakap Bahasa Melayu betul ada salah-salah sikit, saya dengan kawan-kawan Melayu yang lain akan cuba untuk betulkan apa yang diorang tu salah. Dan nanti kalau bila kita berbual dalam Bahasa Melayu, dalam kelas Bahasa Melayu, bila cikgu dengar kita salah cakap pula, cikgu pula yang akan betulkan. Dekat situ kita sedikit sebanyak dapat memperbetulkan mana-mana yang salah dalam Bahasa Melayu tu. Baru senang kita nak faham Bahasa Melayu ni, baru senang kita nak aplikasikan dalam bentuk karangan lah nanti. Betul tips yang pertama. Tips yang kedua adalah banyakkan bahan bacaan berbahasa Melayu. Adik-adik boleh baca sebarang artikel, surat khabar ataupun yang paling mudah novel Komsas SPM tu habiskan supaya kita nak perbaiki tata bahasa dan dapat lebih banyak idea untuk tulis karangan SPM. Sebab daripada pembacaan lagi banyak perkataan baru boleh kita jumpa. Novel Komsas SPM ni sebenarnya paling senang. Tak payah susah nak cari dah. Ini kalau habis baca ni memang hebat. Sebab saya dulu pun tak habis baca novel Komsas SPM ni. Saya dengar-dengar orang cerita je. So siapa yang dah habis baca novel ni, saya ucapkan tahniah. Dan baguslah sebab kita boleh dapat lagi banyak idea, lagi banyak tata bahasa, banyak perkataan baru, perkataan bombastik kita boleh guna untuk karangan. Lagi satu, karangan kawan-kawan yang sudah dapat markah tinggi dalam periksa, dalam kelas waktu latihan tu pun boleh jadikan bahan rujukan. Kita pinjamlah kawan kita yang sudah dapat markah 28 ke, 29 ke kalau ada. Kita baca, kita tengok betul-betul macam mana dia orang boleh dapat markah tinggi dalam karangan tu. Kadang-kadang bukan sebab jalan cerita dia orang tu menarik, tapi sebab dia orang punya cara susun ayat tu cantik, tata bahasa dia cantik, itu yang boleh bagi markah. Yang kawan-kawan Melayu pun jangan malu-malu untuk ataupun jangan ada rasa lain untuk baca karangan daripada kawan-kawan yang bukan Melayu. Sebab kadang-kadang pelajar yang bukan bangsa Melayu ni, diorang punya karangan lagi bagus daripada karangan orang Melayu sebab diorang lebih berusaha untuk dapat markah yang sama taraf dengan kawan-kawan Melayu ni. Karangan rakan-rakan ni saya galakkan untuk korang rujuk lah. Lepas tu tips yang seterusnya yang juga merupakan tips terakhir yang saya selalu buat juga waktu saya SPM, sentiasa siapkan latihan,
Saya siapkan kerja sekolah yang cikgu bagi. Latihan yang dah siap tu nanti cikgu boleh semak. Bila cikgu dah semak, mudahlah untuk kita perbaiki kelemahan kita. Lepas tu bila kita siap kerja, bila kita siap latihan, cikgu gembira. Kalau cikgu gembira, senanglah nak dapat A+. Kalau kita tak siapkan kerja tu memang susah lah. Saya rasa saya tak banyak teknik belajar, tapi yang saya boleh kongsikan dengan adik-adik adalah inilah. Saya sebenarnya dah habis dah nak share teknik belajar ni. Sekian, terima kasih. Cikgu, saya dah. Okey, ringkas dan padat lah bagi cikgu ya. Okey, jadi sementara ni, okey, ada tak adik-adik yang lain nak ajukan soalan, tips yang lain ke? Okey, silakan. Cikgu, Nur Alia Zulaika, dia ada soalan nak tanya. Dia tanya, Akak, kalau bahagian sastra kan mempunyai 3 bahan, antaranya dialog, pantun, syair atau poster. Macam mana Akak cari isi di bahagian pantun? Cari isi maksudnya untuk jawab soalan kertas 2 lah. Ya. Selalunya soalan-soalan macam ni, ikut pengalaman akak lah, soalan-soalan macam ni kita dah selalu buat latihan dengan cikgu dalam kelas. So daripada semua latihan yang kita pernah buat dengan cikgu ataupun latihan yang kita buat sendiri, time tu lah kita cari segala isi yang kita boleh jumpa dalam dialog ke pantun, syair ataupun poster. Nak cari dalam periksa memang susah sebab benda ni kita kena fahamkan betul-betul. Benda tu kertas 2 dia bermain dengan teknik, dia bukan bermain dengan kefahaman atas kertas. So sebelum kita masuk periksa, pastikan semua latihan yang kita pernah buat berkaitan dengan kertas 2 tu kita fahamkan, kita hafal betul-betul sebab benda tu nanti yang akan memudahkan kita dalam waktu SPM lah. Dah. Okey, Alia. Kejap saya nak tanya Saya tanya Balqis jawab jujur. Balqis, banyak tak Cikgu Sheena bagi karangan? Banyak sangat. Siapa saya pernah berdoa satu hari tu janganlah cikgu bagi karangan sebagai homework hari ni. Apa implikasinya dengan banyaknya cikgu bagi karangan dengan pencapaian awak, Balqis? Senang nak cari bila waktu periksa tu idea banyak lah sebab dah banyak jenis soalan cikgu pernah bagi. Lepas tu dari segi masa menulis dalam periksa tu dah set masa 9 minit untuk satu perenggan. Lepas tu berapa baris untuk satu perenggan. Dia dah dari situlah masa. Balqis ajar adik-adik ni pasal pengurusan masa kan Balqis. Waktu saya mengajar, terutamanya lagi berapa bulan nak periksa tu, saya push awak untuk tulis karangan depends pada masa. Okay, maksudnya satu perenggan tu 9 minit, satu perenggan tu 15 minit. Macam mana dia membantu awak bila awak nak jawab soalan SPM tu? Waktu saya sebelum SPM dulu, Cikgu Sheila dia untuk bahagian A dia train satu perenggan tu 9 minit. Memang tepat 9 minit dia dah suruh jam, dia dah suruh lompat pergi ke perenggan yang kedua. So dalam masa 9 minit tu lah kita kena keluarkan segala isi menggunakan teknik imbakub tu kalau nak senang. Dari 9 minit tu kita push otak kita untuk keluarkan segala jenis isi. So adik-adik kena betul-betul bukan main dengan masa, betul-betul jaga masa time nak tulis karangan. Tak kisah karangan bahagian A ataupun karangan bahagian B sebab masa ni sangat penting. Ada adik-adik yang ada otak yang laju boleh boleh keluarkan idea dengan cepat. So 9 minit tu bagi orang mungkin sangat lama, tapi bagi orang yang tak biasa berfikir,
berfikir betul-betul, guna otak dengan serius ni, 9 minit tu diorang rasa sangat sekejap untuk diorang keluarkan idea, untuk diorang kembangkan idea yang diorang keluarkan tu. So sebelum masuk playroom periksa, betul-betul kena jaga masa time tulis karangan. Sebab dalam periksa kita tak tahu apa yang akan berlaku. 9 minit tu boleh jadi cepat, boleh jadi laju untuk semua orang. Bila ada banyak masa lebih, bila dah betul ikut 9 minit, sebenarnya ada masa lebih. Masa lebih itulah yang nanti kita boleh guna untuk baca balik karangan kita, tengok mana yang salah, ataupun kalau boleh kita kembangkan idea kita lagi, tentulah kita baru boleh betulkan balik apa yang kita salah tu. Yang penting masa waktu tulis karangan tu sangat penting. Kalau cikgu dah train 9 minit lah. Kalau cikgu kata 19 baris, cuba 19 baris walaupun tulisan sekecil-kecil semut tu. Dah cikgu. Okey, Balkis, kalau tak keberatan, boleh tak tunjuk muka sikit bagi motivasi kat adik-adik ni? Cikgu. Okey, boleh cuba. Cikgu pun rindu juga nak tengok muka kamu. Cikgu nampak muka saya? Nampak apa? Hai Cikgu Balkis. Bakal cikgu ni. Okey, pada cikgu apa yang telah dikongsikan Balkis ni sangat baik. Jadi cikgu haraplah rakan-rakan yang lain, adik-adik yang lain, sebab perkongsian ni dari pendapat pelajar itu sendiri. Macam kami di kalangan guru, mungkin tugas kami mengajar kan. Jadi kita tak tahu apa dapatan daripada senario daripada pelajar itu sendiri. Jadi cikgu rasa benda apa yang dikongsikan oleh kakak Balkis ni sangat dekatlah dengan diri kamu pelajar-pelajar semua. Apa yang kamu boleh buat sebagai pelajar. Sebagai guru kita hanya tahu kita punya level mengajar, kita tak tahu feedback daripada pelajar-pelajar ni macam mana. Macam tadi berbual dalam bahasa Melayu. Ini memang sangat perlulah, sangat perlu. Tambahan kalau kadang-kadang pelajar yang Melayu sendiri pun dia kadang berbual dengan bahasa pasar, bukan dengan bahasa yang standard lah. Jadi kalau kita dah terbiasa berbual dengan kawan-kawan yang bukan Melayu, jadi kawan bukan Melayu tu pun akan mempertingkatkan penguasaan bahasa dia. Betul tak Balkis? Betul cikgu, betul. Okey, ada lagi tak adik-adik yang lain nak boleh bertanya? saya tanya ke? Boleh. Okey, macam bahasa Melayu kan, sebenarnya kalau dalam 1 minggu tu, Balkis habiskan berapa masa untuk buat ulang kaji dalam kertas bahasa Melayu? Ulang kaji, Cikgu Syailan, saya minta maaf tapi sejujur saya tak buat ulang kaji sendiri bahasa Melayu. Saya cuma memang mengupdatekan hidup saya untuk belajar bahasa Melayu hanya melalui latihan-latihan yang cikgu bagi dalam kelas. Saya akan cuba saya upaya untuk siapkan semua jenis latihan yang cikgu bagi, lepas tu saya ajar kawan-kawan saya. Saya tak ada belajar sendiri, buka buku novel Komsas pun saya tak habis baca. So maksudnya Balkis Balkis buat semua latihan cikgu bagi punya lah. Ya betul cikgu. Saya buat latihan cikgu yang cikgu bagi je. Sebenarnya jujur ya, nak dapat A+ tu susah. Ya, sangat susah. Pada saya nak dapat A atau A-, anak saya pun dapat A je, tak dapat A+ pun. Maknanya cikgu BM ni. Sebenarnya A+ tu memang susah. Jadi awak beruntung kerana dapat A+. Pernah 1 tahun, saya tak ingat tahun bila, dah pun hanya boleh menghasilkan 6 orang je A+. TKC saya rasa dalam 5. CGV waktu tu 9. Maksudnya A+ tu memang hanya untuk pelajar yang betul-betul krim untuk dapat A+. Ya? Jadi saya bangga seorang pelajar dari Seremban 3 dapat membantu negeri untuk menghasilkan 1 A+ lah. Sebab memang susah. Kalau A tu biasa. Jadi pada soalan Cikgu Balkis, saya nak awak motivate adik-adik awak ni yang dalam keadaan PDPR daripada tahun lepas sampai tahun ni,
macam mana dia nak berurusan dengan kerja rumah cikgu, kefahaman dia. Boleh awak kongsikan situasi awak yang tahun lepas yang ada beberapa bulan awak kena PDPR tu? Berurusan dengan pergi sekolah. Kalau saya lah, bila dah habis kelas tu, bila cikgu bagi kerja sekolah tu habis kelas, terus mula buat kerja sekolah yang cikgu bagi tu. Siapkanlah, cari masa. Memanglah subjek lain pun banyak kerja sekolah, saya tak nafikan. Memang banyak gila kerja sekolah, tapi susun masa tu betul-betul untuk siapkan semua jenis kerja sekolah, tak kira apa subjek pun. Lepas tu untuk kefahaman, kalau untuk saya mungkin tak mudah sebab saya memang dah faham bahasa Melayu, tapi kalau saya tengok untuk kawan-kawan saya yang bukan orang Melayu tu, ada orang banyak bertanya. Tak kisah tanya saya, tanya Hazman, tanya Pavinash, tanya orang-orang lain yang memang dalam kelas kita tahu dia tu bahasa Melayu dia bagus. Lepas tu kita tanya cikgu. Dalam grup tu tanya cikgu. Grup, kalau ada grup bahasa Melayu tu jangan sepi lah. Gunakanlah cikgu yang ada dalam tu dengan sebaiknya, tanya cikgu. Lepas tu kelas tanya cikgu soalan. Kelas jangan ponteng. Tentulah kita nak gunakan sepenuh usaha kita untuk faham apa yang cikgu ajar, sebab bahasa Melayu bukan benda yang mudah faham dalam masa beberapa minit, beberapa jam. Benda tu kita dah train daripada sekolah rendah. Sebab tu daripada sekolah rendah kita dah belajar bahasa Melayu, kita dah belajar tata bahasa. Bila kita masuk sekolah menengah ni, kita asah lagi, kita fahamkan lagi dengan lebih mendalam. So, kerja sekolah tu, bila habis kelas tu, terus buatlah. Jangan tangguh-tangguh lagi. Okey. Dengar tu ya adik-adik, jangan tangguh-tangguh. Memang kerja tak boleh bertangguh. Okey? Okey, apa yang cikgu dapat simpulkanlah Balqis dia belajar melalui memastikan menyiapkan latihan yang diberi oleh cikgu, khususnya cikgu Sheila kita lah. Okey, jadi bagi saya sangat beruntungnya anak-anak Seremban 3 sebab kita ada seorang guru yang sangat berpengalaman macam cikgu Sheila. Jadi ternyatalah di situ latihan ataupun segala latihan yang diberikan oleh cikgu Sheila tu sangat berkualiti dan sangat membantu untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Memang saya setujulah nak dapat A+ ni memang susah susah dan kita sangat bertuah sebab Balqis di kalangan kelompok itu sebab kita ada guru yang pakar dapat mendidik dapat menghasilkan pelajar yang cemerlang ni Okey, terusnya pelajar tingkatan 5 yang lain ada tak nak tanya? Cepat ni peluang keemasan ni. Cikgu senampak ni ada nama Syafiqah. Ada kan Syafiqah? Ada tak? Tak ada, tak terfikir. Kalau malu boleh tulis dekat ruangan chat tu. Ya? Cikgu. Cikgu. Ya. Ni saya habis ni. Okey. Saya bab karangan saya tak apa sangat, tapi bab rumusan tu. Oh, rumusan tak mahir. Bab rumusan saya tak berapa nak mahir. Tak berapa nak mahir. Walaupun Cikgu Isma ajar saya macam bila Cikgu Isma tanya, saya jawab. Lepas tu suruh saya buat latihan dia, tapi saya tetap tak berapa nak faham sangat. Oh, tak faham. Belum dapat lagi lah teknik dia tu ya? Belum dapat nak catch up teknik dia, nak menjawab dia macam mana. Okay. Nak cari isi-isi penting dia. Saya bab karangan saya tak kisah sangat. Saya boleh buat lagi bab rumusan. Sebab rumusan dia ni ada format dia. Kalau untuk makluman, semua tahu kan rumusan tahun ni dia format dia agak berbeza lah. Untuk SPM tahun ni, KSSM format barulah. Ya. Tak apa, cikgu rasa boleh lagi. Boleh Cikgu Isma akan bantu Cikgu Sheila. Sebab kalau nak, okay, kita tanya tip Balqis pula. Macam mana dia menjawab rumusan? Kejap, Balqis, bezanya diorang tak ada isi tersirat Balqis. Diorang semua tersurat. Adakah awak rasa petikan SPM tu terlalu susah untuk mencari isi tersurat?
Cakupan saya ke? Maksud saya cikgu, dari segi pengalaman, sekarang bezanya diorang dengan awak ialah mereka semua isi tersurat. Dia tak ada isi tersirat. Macam you all, awak ada isi tersirat kan? Diorang tak ada isi tersirat. Dia semua tersurat. Tapi dia ada pelbagai bahan. Itu je beza dia. Okey, soalan cikgu, Abri Syam ni dia kata dia tak tahu nak cari isi tersurat tu sebab arahan tidak diberi. Okey, saya tanya dengan Balkis nak mudahkan, adakah petikan rumusan SPM itu susah pada awak? Macam mana awak cari isi tersurat? Macam mana awak cari isi tersurat? Tengok kepada tajuk tengok apa yang dia suruh kita cari tu. Lepas tu kalau bila kita baca petikan tu, kalau kita rasa ayat dalam petikan tu macam ada kaitan ataupun menjawab kepada soalan yang dia suruh cari tu, dekat situ lah saya rasa oh ini isi ni. Tapi untuk SPM saya tak tahulah seberapa betul berapa salah. Tapi kalau untuk luar SPM, bagi saya untuk kata dua rumusan sangat-sangat susah sebab kadang-kadang isi tu boleh tersalah ataupun tidak berkaitan dengan apa yang soalan minta lah. Tapi yang pasti kena fahamkan ayat tu, lepas tu tengok dengan soalan tu dia boleh relate ke tak sebenarnya isi tu. Okey, pandangan cikgu pula untuk SPM tahun ini seperti yang cikgu Sheila cakap lah, semuanya isi tersirat. Maksudnya pelajar tak perlu cari semuanya isi tersurat. Pelajar tak perlu cari isi tersirat. Okey, kelebihan dekat situ cuma nak mengenal pasti fokus rumusan tu apa. Fokus 1, fokus 2 untuk kita jadikan pendahuluannya. Okey, memang jadi kat sini Abri Syam kena lebih menguasai kemahiran mengeluarkan maklumat dalam petikan yang diberi. Okey, kalau biasanya minima dia akan beri 2 bahan, maksima 3 bahan untuk rumusan. Jadi kebanyakan yang cikgu tengok dalam bahan 1 tu memang dia adalah, cuma kalau bahan 2 kalau dia ada bagi dalam bentuk grafik mudah sikit. Tapi kalau dia bagi dalam bentuk pantun, mungkin isinya kat situ kadang-kadang dia bagi secara terus direct, tak ada masalah. Tapi tak ada masalah, ada masa lagi untuk Abri Syam belajar dan kuasai dengan cikgu Izma, dengan cikgu Sheila. InsyaAllah tak ada masalah. Bagus tu Abri Syam menunjukkan minat lah, menunjukkan minat untuk berusaha mendapatkan keputusan yang terbaik. Okey, pelajar lain ada tak? Ada seorang pelajar di sini, dia Turgesh, dia kata sekarang ni saya tidak berminat untuk belajar BM. Ada tak cara untuk bina minat saya dalam BM tak? Okay. Cara untuk menanam minat dalam bahasa Melayu. Ya. Okay. Kita bagi dulu Balkis. Ada tak tips sebagai pelajar Balkis, bagaimana Balkis menanam minat? Kalau ikut pengalaman saya memang dah minat subjek bahasa Melayu ni sejak saya sekolah rendah lagi. Sebab saya tahu yang kita gunakan bahasa Melayu ni sebagai bahasa harian. So saya nak sangat belajar bukan belajar semua benda lah, tapi saya nak mahirkan diri saya lagi dengan bahasa Melayu ni bukan sekadar boleh bercakap. Nak mahirkan diri saya supaya saya boleh menulis, saya boleh orang kata tu bercakap pun macam dengar kamus yang bercakap. Kalau boleh saya nak macam tu lah supaya dari situlah saya boleh tanamkan minat. Tapi kalau untuk macam Turgesh ni mungkin sebab dia tak gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa harian dia. Tapi cuba cari satu perkara yang Turgesh minat selain belajar, tapi perkara yang Turgesh minat tu
cuba ubah untuk buat dalam bahasa Melayu pula. Contoh macam Turkish main game, tapi setting tu tukar jadi bahasa Melayu ke, ataupun sentiasa jumpakan diri dengan apa-apa yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Mula-mula memang susah sebab kita rasa kita tak suka kan. Tapi lama-lama kalau kita dah biasa, dah hari-hari jumpa, kadang-kadang kita jemu, bila jemu tu lah yang akan menimbulkan rasa minat kita dekat bahasa Melayu. Benda ni bukan guna untuk bahasa Melayu je, guna juga untuk apa-apa benda yang kita tak minat. Kita kena sentiasa jumpakan diri kita dengan benda yang kita tak suka tu. Kalau kita nak paksa diri untuk minat BM pun boleh, tapi benda tu akan berlaku dalam satu masa yang pendek. Jangka masa yang lama nanti akan membuatkan kita benci kepada satu benda kalau kita terus paksa diri kita tu. Ataupun tulis boleh berbual dengan kawan-kawan Melayu, berbual banyak-banyak dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa ibunda masing-masing lah. Lepas tu kalau suka baca buku ke, baca komik ke, cari yang bahasa Melayu lah. Jumpakan diri dengan bahasa Melayu tu, nanti lama-lama mudah-mudahan kita akan ada rasa macam, oh BM ni seronok sebenarnya kalau kita belajar. Tak susah pun, senang je kalau kita belajar untuk perbaiki lagi kekurangan kita. Itulah saya punya tips untuk minat bahasa Melayu. Tips ni boleh guna juga untuk semua benda. Jumpakan diri dengan benda yang kita tak suka, nanti lama-lama kita boleh suka benda tu. Kena biasakan kan dengan perkara yang kita tak suka tu. Okay. Nak tanam minat tu memang agak susah lah. Tapi satu lagi kita tanamkan diri kita macam, yelah, kena paksa jugalah, paksa sebab bahasa Melayu ni satu wajib lulus. Okay, lepas tu sebenarnya tak susah, tak susah untuk menguasai. Pada cikgu, pelajar yang bukan Melayu ni kelebihan dia belajar balik bahasa tu. Jadi dia sama juga macam kita orang Melayu belajar bahasa Inggeris kan. Jadi belajar grammar. Jadi kena usahakanlah tugas untuk paksa diri. Okay. Ataupun cikgu ada nak komen? Cikgu Izma atau Cikgu Sheila? Dia sebenarnya pada saya, dia tak suka ni sebab apa? Kalau kita dipaksa kahwin dengan orang, kena paksa, cikgu bagi analogi senang je. Okay, awak kena paksa kahwin dengan orang dan awak tidak berurusan dengan orang tu langsung. Maksudnya tak makan masakan dia, tak bercakap dengan dia, apa lagi, tak tidur sekatil dengan dia, boleh tak jatuh cinta? Tak boleh. Senang cerita sebab awak remaja, awak suka-suka cerita benda ni macam tu kan? So saya cikgu bagi cerita macam tu. Awak kena paksa kahwin dengan mak awak, orang yang awak tak suka, tak pernah kenal sekalipun, tapi awak tak get along dengan dia, boleh tak timbul rasa cinta tu? Tak timbul langsung. Okay, sama je analogi dengan bahasa Melayu. Okay, awak dipaksa, it's not your mother tongue, dipaksa untuk belajar, kalau tak lulus, okay, awak tak dipaksa, lepas tu awak tidak menghantar tugasan. Cikgu panggil awak 10 kali dekat kelas, awak tidak menyahut. Kelas cikgu tak masuk. So, timbul tak perasaan cinta sebab kita tak buka ruang untuk diri kita nak mengenal benda tu. Jadi macam mana dia nak timbul rasa suka? Sebab kita tak beri peluang untuk diri kita dan tidak beri peluang untuk tenaga pengajar kita buat sesuatu untuk awak. Okay, Kak Balkis ni dekat sini. Dia kelas UM tak? Awak tengok berapa kali cikgu marah kelas dia, tapi tetap teguh, berdiri, terus dapat A+. Ikut. Okay, jadi kita kalau nak berhadapan dengan satu masalah, you lari daripada masalah sampai bila-bila pun benda tu tak solve, unsolved problem. Okay, jadi cikgu dah bagi penyelesaiannya, Kak Balkis awak dah menunjukkan caranya. Jadi terpulang, kehendaknya tetap pada diri awak. Okay, kami hanya boleh membantu je. Ya, tu daripada cikgu lah, saya bagi analogi yang sangat mudah untuk awak faham. Okay. Okay, Turgesh, buka ruang dalam diri untuk cuba belajar minat bahasa Melayu. Okay, satu lagi mungkin kamu boleh
cuba tengok drama-drama Melayu lah. Drama-drama Melayu yang pelakonnya cantik-cantik, handsome-handsome kan. Banyak sekarang ni drama-drama Melayu. Daripada situ mungkin akan timbul minat untuk kamu memahami skrip tu. Skrip bahasa Melayu. Sama jugalah kalau kita nak mahir bahasa Inggeris, kita tengok drama cerita bahasa Inggeris, dengar lagu Inggeris. Itu secara santai lah, pembelajaran secara santai. Okey. Ada lagi soalan? Seterusnya tak ada. Puas hati Okey. Kalau ada nanti boleh utarakan kemudian. Okey, sekarang kita persilakan pula pelajar bukan Melayu tapi cemerlang dalam mata pelajaran bahasa Melayu, iaitu Parvinash. Abang Parvinash, anak lelaki Jagatisan, untuk memberikan perkongsiannya. Okey, silakan Parvinash. Alright. So selamat malam saya ucapkan kepada Cikgu Sheila, Cikgu Izma, Cikgu Salamia dan Puan Ong. Alright. So sekejap Cikgu. Parvinash, can you on your camera? Okay. Rindu. Sekejap Cikgu. Yeah, because we are doing the recording. Alright. And can you just try out to share the screen? Okay. 1 second. Alright. Okay. So saya mulakan ya. So sebagaimana anda semua tahu, saya bukan fasih berbahasa Melayu. So journey untuk saya dapat A- untuk SPM ni agak susah lah actually. Kita pergi slow. Alright. So tips saya ialah yang pertama, gunakan frasa yang menarik. Gunakan frasa yang menarik. So untuk karangan ni, frasa menarik ni dapat menarik minat pemeriksa untuk membaca karangan kita. Right? So dengan pengalaman saya dengan Cikgu Sheila, kalau frasa saya tak menarik, memang kena marah. So saya selalu cari jenis frasa-frasa yang menarik kat on internet. Saya tuliskannya dalam buku. Lepas tu saya implementkan dalam karangan. Kalau ayat tu tak betul, saya selalu tanya Cikgu Sheila kalau ayat ni boleh pakai ke dalam isi ni. Kalau saya susun karangan saya begini, gramatis ke tak. So banyak pengalaman dengan frasa menarik. So frasa menarik ini mesti digunakan dalam karangan kalau ikut saya punya opinion lah. Right. So then yang kedua, bahagikan rangka isi. So ini pun salah satu salah satu material yang Cikgu Sheila bagikan. Saya still simpan kenangan. Right. So kita kena bahagikan rangka isi. So kalau kita bahagikan rangka isi, kita senang menyusunkan ayat dengan betul. And kita dapat mengelakkan kesilapan tata bahasa serta dapat memasukkan peribahasa yang sesuai. So kebanyakan saya ikut cara-cara ini untuk memastikan karangan saya ditulis dengan betul, tidak banyak kesilapan and so on. Alright. Okay. Yang ketiga is banyakkan latihan. So benar dikatakan saya ni memang gila-gila suka karangan. So Cikgu Sheila pun tahu selalu saya akan tulis karangan, hantar kat cikgu, lepas tu suruh cikgu tolong semakkan. And kalau salah, saya belajar daripada kesilapan yang saya pastikan saya tidak mengulang kesilapan yang sama. And then buat balik karangan yang lain, lepas tu hantar balik kat cikgu, suruh cikgu semak. Lepas tu end of the day, saya selalu comparekan markah-markah saya. So saya pastikan markah saya tidak menurun. Saya pastikan markah saya menaik ni. And then yang akhir sekali, banyak menghafal. So kalau untuk karangan ni, kalau mula-mula start tulis karangan, mesti kita tak akan faham cara betul nak tulis karangan. And then untuk karangan, kalau masuk ujian,
kita tak boleh rujuk apa-apa bahan untuk cek ayat-ayat kita. So untuk saya selalu hafalkan isi ni and then saya tuliskan dalam karangan. So bila kita banyak tuliskan isi-isi ni dalam karangan, kita akan automatik akan ingat balik, oh okay, selepas ayat ni kita sambung ayat ni, kita masukkan peribahasa ini, and then begitulah. Alright. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Cikgu. Okay, thank you Pak Binash. Okay, Pak Binash, tadi ada pelajar, ada adik tanya tadi, dia kata beri contoh frasa menarik tu, yang pertama tadi, slide yang pertama apa kan? Okay. Okay, frasa menarik ni adakah Pak Binash gunakan dalam perbualan ke? Macam mana nak membiasakan? Nak membiasakan banyak tulis karangan lah. Okay, contohlah kalau nak biasakan untuk bahagian pendahuluan, kita banyak tulis pendahuluan itu sahaja. Seperti yang ditetapkan 15 baris. So kita selalu tulis perengan sahaja, tapi kita masukkan frasa-frasa menarik dalam perengan itu. So dalam bila kita banyak tulis perengan itu, kita akan automatik ingat balik masa buat latihan tanpa rujuk apa-apa bahan. Kita akan tahu, okay, perengan ni kita start begini, kita sambung macam ni, masuk ayat, masuk frasa menarik, and then kita akhirkan guna kesimpulan or something like that. Oh, okay. Maksudnya tadi Pak Binash ada cakap juga, Pak Binash hafal kan frasa-frasa ni. Jadi bila dah biasakan guna dalam karangan, jadi benda tu dah menjadi kebiasaan, dapatlah menghasilkan karangan yang baik. Okey. Ada lagi yang nak bertanya? Nur Alia Zulaika, dia tanya, kalau exam BM ujian mendengar, macam mana akak dengan Abang Vinesh nak fokus untuk tangkap isi penting? Okey, cikgu tolong jawab kan, mereka tak ada ujian mendengar. Awak batch pertama, so pasang telinga dengar je, dapatlah awak. Okey, sekejap ya, saya respon sikit. Hai Pak Vinesh, rindunya. Okey, ada dua orang pelajar, seorang Pak Vinesh, seorang Banu. Mereka akan menghantar karangan ekstra daripada yang saya bagi. Betul kan Pak Vinesh? Kalau cikgu bagi tajuk ni, lagi 2 hari tiba pula tajuk lain pula dia bagi saya suruh baca. Sampai kadang-kadang saya kata, ya Allah, boleh tak di stop, aku dah penat baca karangan ni. Sampai pernah kata macam tu, tapi saya tetap bagi balik. Okey, maksudnya dekat sini, macam dia tidak akan menjadi menyusahkan untuk kami, para guru, untuk membantu, sedang bila awak willing untuk diri awak dibantu. Okey, tapi Pak Vinesh dengan Bani memang cikgu ingat. Dia memang sentiasa bagi karangan pada saya walaupun tajuk itu bukan yang saya nak uji. Maksudnya dia buat extra work. Okay, dan saya tanda, saya bagi balik. Ada beberapa yang waktu MCO tu yang dah diorang terus tiba-tiba dicutikan tu, yang tu saya tak dapat bagi balik. Dan benda tu saya kesal sebab saya simpan benda tu. Ya, saya tak sempat bagi dekat Pak Vinesh. Tapi yang lain semua bertanda, kadang-kadang dia bagi hari ni, esok dia dah tanya, cikgu dah siap? Saya, ya Allah, geramnya budak ni. Macam tu. Okay, tapi effort dia berbaloi sebab dia dapat A. Okay, walaupun pada ketika tu saya rasa penat lah. Okay, tapi dia berbaloi sebab dia dapat A. Okay, macam mana dia boleh still konsisten buat karangan walaupun karangan itu bukan yang cikgu minta. Karangan cikgu minta siap, yang itu pun siap. Semua siap. Okay. Dan macam yang Pak Vinesh bagi tahu, bukannya mudah untuk dia sebab dia BI you lagi tinggi daripada BM, betul tak? Ya cikgu. Okay. Sebab walaupun Pak Vinesh kadang-kadang guna frasa menarik, tapi ada beberapa ketika saya tak bagi dia guna frasa menarik macam tu. Betul tak Pak Vinesh? Sebab dia tak kena dengan karangan tu. Sebab dia tak faham konten ayat tu. Jadi tak boleh nak apply dalam tu. Jadi cikgu tegur, jangan guna. Okay, tapi effort dia tu awak cikgu puji. Ya, untuk sekarang ni, tahun ni, yang cikgu nampak, tapi pelajar tu lemah lah. Shirley dengan Chiu. Dua tu, tapi memang lemah. Okay, untuk kalau you dapat A, Shirley dengan Chiu, something miracle sangat.
Cikgu bagi tahu. Tapi kalau you effort you tinggi macam yang Abang Parvinesh buat, tak ada benda yang miracle dekat dalam dunia ni. Ya, sebab dia memang konsisten hantar kerja. Tapi you kena effort you lagi banyak lah. Macam yang Parvinesh buat. Okay? Itu dari saya. Okay. Macam untuk Parvinesh kan, sepanjang cikgu mengenali dia lah, mengajar dia daripada dia tingkatan 1, 2, 3, dia sentiasa berbual 2 bahasa je, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okay, sebab tu dia boleh menguasai. Jarang, saya rasa saya tak pernah nampak lah, tak pernah terdengar dia cakap dalam bahasa ibunda dia. Mungkin di kalangan rakan dia lah. Jadi situ penguasaan bahasa dia tu memang untuk dua-dua bahasa ni sangat bagus lah. Dan cara dia berbual dengan guru pun, masa saya pertama kali bercakap dengan dia, cakap bagusnya dia punya penyusunan ayat dia tu. Jadi cikgu rasa Parvinesh boleh tak bagi tips lah, macam tadi soalan yang tadi kan daripada kawan Turgesh tu, bagaimana nak menimbulkan minat tu, minat untuk bahasa Melayu. Okay. Okay. Kalau dalam pandangan saya, saya memang suka tulis karangan. Saya tak tahu kenapa. Compare to rumusan, tata bahasa, peribahasa, karangan ni macam something interesting untuk saya. Kalau saya dapat tulis satu karangan dengan penuh gramatis, everything okay, tak ada kesalahan tu, macam saya rasa bangga sebab walaupun saya tidak fasih bahasa Inggeris, saya bukan orang yang selalu bertutur dalam bahasa Melayu, saya still dapat tulis satu karangan yang bagikan saya perfect. And kalau cikgu semak, cikgu dapat tahu okay, budak ni memang dia letak effort dalam, dia tahu bahawa dia pun nak maju dalam bahasa Melayu walaupun dia bukan fasih. So something like that ni buat saya macam okay, minat, okay, BM ni memang kena pass. And then lagi satu ni memang sebab SPM wajib lulus. So kalau kita wajib nak lulus, better ambil A terus daripada lulus D ke C, baik dapat A terus, ikut pandangan saya. Okay, bagus tu. Matlamat kamu tu memang bagus. Daripada lulus saja, baik ambil yang terbaik kan. Okay. Jadi adik-adik yang lain bolehlah dengarkan pendapat ni lah. Okay. Ada soalan? Ada lagi satu soalan daripada Gwyn. Saya ada soalan lagi. Untuk bagus dalam karangan, apa yang patut murid lakukan? 1, mendengar cerita drama atau pertuturan orang. 2, membaca banyak buku. 3, membuat banyak latihan. Okay. Yang ni ikut kebolehan. Okay. Kalau tak biasa tulis karangan, tak biasa buat latihan banyak, then boleh optionkan mendengar cerita drama atau pertuturan orang. Kalau saya selalu baca karangan. Saya tak faham satu perkataan, saya keluarkan kamus, saya check. Lepas tu kalau tak, saya tanya Balkis apa maksud ni. And then kalau dah tahu maksud ayat tu, saya akan cuba masukkan dalam karangan saya sendiri dan hantar kepada cikgu dan tanya kalau saya masukkan ni boleh tak? Ayat tu akan jadi betul ke tak? So yang tu pertama. And then kalau minat baca banyak buku also okay rasanya, sebab dengan baca first kita dapat banyak input, dapat banyak pengetahuan, and then lagi satu apabila kita baca kita dapat tahu yang ayat-ayat baru kita boleh gunakan dalam kerja kita. Tapi ikut pengalaman saya tak biasa dengar cerita drama atau pertuturan orang. Kalau saya cakap dengan Balkis pun bahasa pasar lah, bahasa Inggeris kebanyakannya. Ya. Parvinesh suka baca novel tak? Boleh lah. Sebab novel,
Satu novel yang saya baca dengan penuh is only Lieutenant Adnan Wirabangsa. Yang lain tak sentuh langsung. Oh, So novel tu novel saja saya baca, Komsas. lepas tu saya fahamkan apa ceritanya. Okay. Mhm. Sebenarnya jalan cerita Lieutenant Adnan tu menarik kan? Aha, ya, ya. Mengisahkan perjuangan. Cuma susah pelajar nak menanamkan minat nak baca bagi habis tu memang susah lah kalau rasa tak minat Ya. kan. Pada cikgu kalau suka baca novel tu tak semestinya macam novel Lieutenant Adnan, novel cinta pun boleh. Penguasaan tulisan ayat boleh juga memantapkan dari segi penyusunan ayat, penguasaan ayat bahasa Melayu. Ya. Okay, ada lagi? Cikgu Sheila ada nak respon? Okay, pelajar, saya teringat bila Parvinesh cerita, cikgu teringat seorang pelajar yang cikgu pernah kenal, Cheng Yuzuan. Saya rasa budak tingkatan 5 dah pernah dengar kot. Okay, cikgu pernah ajar dia berbangsa Cina. Dalam kalangan pelajar yang cikgu ajar di tingkatan 5 tu, 3 orang je dapat A+. Salah seorangnya dia. Okay? Dan dia punya kebolehan bahasa pada cikgu setara dengan pelajar Melayu, bahkan lebih baik daripada pelajar Melayu. So saya pernah panggil dia sekali, saya tanya dengan dia, apa yang awak buat? Ya, karangan dia awak boleh dikatakan saya sebenarnya tak suka bagi tinggi pada pelajar. Tak boleh saya tanya Parvinesh. Dia pernah tanya dengan cikgu, kenapa cikgu saya tak dapat markah 26, 27. Saya cakap, saya tanda suka hati saya nak bagi berapa? Saya memang kena ikut markah. Dengan dia awak, saya terpaksa bagi 90 sebab perfect. Ya. Jadi saya tanya dengan dia, apa yang you buat sehingga you boleh menulis karangan lebih baik daripada pelajar Melayu. Ya. Dia pelajar KDV. So dia cakap, cikgu, 1 hari 1 perenggan. Bukan 1 minggu ya, 1 hari 1 perenggan. Mak saya beri buku rujukan, belakang itu ada isi-isi penting karangan. So saya akan tulis benda tu berulang-ulang kali. Orang nak berjaya, 1 hari, bukan 1 minggu. Kerja cikgu memang dia buat. 1 hari untuk saya sendiri, 1 perenggan. Sampailah saya nak SPM. Jadi memang pelajar tu memang bagus. Dia punya BM memang A+, walaupun bahasa Cina dia dapat A-. Okay? Jadi tak ada kekangan sebenarnya dari segi bahasa kalau awak betul-betul nak belajar. Okay, cikgu, beberapa orang dalam kelas ni yang cikgu dah tarik untuk pergi dalam kolaboratif bahasa tu, awak tengok pelajar Bukit Mewah, Cina dengan India, awak tengok macam mana diorang interestednya pada subjek bahasa Melayu tu, sebab macam di Parvinesh dah, alang-alang dah ambil, baik dapat A. Buat apa alang-alang dah ambil, kita dapat C dengan D. Membazir. Sebab kita dah ambil dan kita dah belajar daripada tingkatan 1. Ya, tak ada masalah sebenarnya kalau awak buka ruang. Sekarang masalahnya you tak buka ruang. Itu je problem dia. Okay, buka ruang macam Parvinesh buka ruang, maka awak akan dapat. Ya, kalau you buka ruang, you mesti dapat. Okay, untuk diri awak, bukan untuk kami. Okay, Sal? Okay, itu tips daripada pelajar, daripada cikgu sendiri. Okay, bagaimana boleh menguasai penguasaan bahasa. Okay, salin 1 perenggan setiap hari. Okay, mungkin itu boleh diguna pakai untuk pelajar-pelajar yang tadi yang kurang minat. Okay, okay, ada lagi soalan? Ada lagi tak? Peluang ni, tolong. Rugi ni tak tanya. Parvinesh, ada lagi nak kongsikan? Ada tak yang tertinggal lagi? Rasanya setakat tu saja, cikgu. Itu saja. Parvinesh, sekarang status terkini? Oh, okey. Sekarang saya melanjutkan pembelajaran saya di Multimedia University Melaka di bawah kejuruteraan robotik. Oh, itu memang minat kamu kan?
Tahniah. Okey. Terima kasih cikgu. Robotik bakat engineer ni. Okey. Okey, ada lagi tak? Pelajar tingkatan 4 ada nak tanya? Tingkatan 5? Tak ada. Okey, kalau tak ada, okey, macam mana nak urus masa kita kerana ada subjek lain juga. Cara abang urus masa. Soalan dekat chat. Oh, okay. So, cara dia senang sikit lah kalau fahamkan konsep. So, subjek-subjek yang banyakkan mengira at maths dan physics, saya tolak ke belah malam. And subjek-subjek yang kena hafal like BM, bio, ikutlah apa subjek yang kita ambil, saya tolak ke siang. So, kalau pagi-pagi buta, pukul 3 pagi saya bangun. Pavinash bahkan first subject mesti BM. Bangun terus tulis satu karangan, simpan. Bila pergi sekolah hantar kepada cikgu, atau kalau kelas online send kepada cikgu. And then lepas tu saya ikutlah subjek-subjek yang kena banyakkan menghafal. Subjek-subjek mengira tu saya buat belah petang selepas 7:30. Like that. Okey, tu tips dia. Okey, ada lagi tak? Kalau malu nak bersuara dalam ruangan chat tu boleh Okey. Jadi cikgu rasa sambil-sambil kamu memikirkan soalan tu boleh tanya lagi. Okey, kita teruskan untuk agenda seterusnya. Okey, tips kertas 3 bahasa Melayu saya persilakan Cikgu Izma untuk meneruskan majlis. Okey, terima kasih pengacara majlis Cikgu Salamiah. Yang dihormati Ketua Bidang Bahasa Puan Nora Sheila, Kaunselor Sekolah Puan Ong Seng Yi, Cikgu Bahasa Melayu Cikgu Zuhaida dan Cikgu Nurzila yang ada hari ini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan share tentang mana tekan sini Yang bahagian share screen tu. Ya, okay, nampak betul. tak? Boleh. Okey, hari ini tengah cikgu ya. Okey, hari ini cikgu akan berkongsi tentang ujian bertutur kertas 3 bahasa Melayu, kod 1103 Palang 3. Okey, cikgu Sheila kalau saya ada tertinggal tolong tambah tolong tambahlah. Okey. Okey, tengok jenis instrumen ujian bertutur. Okey, jenis item 1 subjektif respon terhad, yang kedua subjektif respon terbuka. Okey, soalan, bilangan soalan iaitu 2. 1 bahagian A, bahagian A ialah bahagian individu. Okey, individu bermaksud awak seorang. Okey, awak dikendaki membaca petikan ataupun bahan rangsangan yang disediakan secara mekanis. Okey, apa maksud mekanis? Bermaksud awak bercakap, awak membaca mengeluarkan suara. Okey, awak membaca mengeluarkan suara. Okey, itu maksud mekanis. Secara jelas, suara awak jelas, kuat. Okey. Dan selepas itu awak dikehendaki bersoal jawab dengan pentaksir. Okey, untuk bahagian B pula, bahagian B ialah kumpulan. Okey, di mana awak akan diberi satu tajuk ataupun satu tema yang disediakan untuk perbincangan awak dalam kumpulan. Okey, kumpulan awak antara 3 hingga 5 orang. Okey, seterusnya. Okey, untuk kertas 3, jumlah markahnya ialah 70 markah. Okey, tinggi 70 markah. Okey, tempoh ujian. Tarik sikit. Okey, tempoh ujian untuk individu
Okey, untuk individu ialah 3 hingga 5 minit sahaja. Awak diberi masa 3 hingga 5 minit sahaja. Okey, manakala untuk kumpulan awak diberi masa berbincang dalam kumpulan iaitu 12 hingga 15 minit. Okey, kalau ada buku tolong catat . Okey, ini ialah taksiran individu. Okey. Tengok taksiran individu, awak akan diberi satu petikan ataupun bahan rangsangan. Okey, 4 soalan ini akan dikemukakan oleh pentaksir. Pentaksir akan soal awak 4 soalan. Okey. Maknanya awak akan bersoal jawablah dengan pentaksir. Okey, ini ialah taksiran kumpulan. Awak akan diberi satu tajuk daripada 8 tema. Okey, ahli kumpulan ialah 3 hingga 5 orang dan awak dikehendaki berbincang dengan ahli kumpulan awak. Okey, setakat tu ada soalan? Lupa pula. Ada. Tak ada? Okey, faham Tak faham tanya. Okey, tak faham tanya. Saya selalu cakap kalau awak tak faham tolong tanya. Tolong WhatsApp saya. Ramai pelajar yang WhatsApp saya, dia tak faham dia tanya saya. Dia buat pembetulan. Kalau awak diam je, awak tak tanya, awak tak akan faham. Dan saya pun tak boleh bantu awak. Okey, sekarang tengok. Okey, macam tadilah awak dah faham Masa taksiran 3 hingga 5 minit untuk individu, awak masuk seorang je dalam bilik. Okey, ini kumpulan 12 hingga 15 minit. Okey, tengok agihan markah. Okey, awak bertutur individu, markahnya ialah 40 markah. Okey, tinggi. Awak bertutur individu, markahnya ialah 40 markah. Manakala berkumpulan 30 markah. Jumlah markahnya ialah 70. Okey, ini ialah borang pemarkahan. Okey, pentaksir akan bagi markah awak mengikut tahap penguasaan awak. Okey, tengok tahap penguasaan awak. Okey, ini borang individu. Okey, kalau awak tengok tahap tidak mencapai tahap minimum, awak akan diberi markah 1 hingga 2 markah saja. Okey, penguasaan minimum 3 hingga 4, baik 5 hingga 6, kepujian 7 hingga 8, cemerlang 9 hingga 10. Okey? Okey, pentaksir akan tengok awak, cara bertutur awak, tengok dari segi tata bahasa dan kosakata, sebutan, intonasi dan nada, kefasihan dan kelancaran, okey, idea dan bermakna. Okey, ini pula ialah borang pemarkahan untuk kumpulan. Okey, tengok perbezaan markah. Okey, kalau awak dapat berbincang dalam kumpulan dengan baik, awak akan dapat markah yang baik. Okey, tengok cemerlang 25 hingga 30 markah. Kepujian 19 hingga 20. 4. Baik 13 hingga 18. Penguasaan minimum 7 hingga 12. Tahap tidak mencapai tahap minimum 1 hingga 6. Okey, sekarang tengok ini penting. Okey, bahagian ini pengendalian kertas. Okey, bahagian A, model individu untuk taksiran 1. Model B, model kumpulan untuk taksiran 2. Okey, awak tengok pentaksiran ujian bertutur akan dilaksanakan oleh pentaksir luar yang dilantik oleh lembaga peperiksaan. Okey, pentaksir luar. Okey, bermaksud ujian bertutur awak bukan cikgu sekolah awak yang taksir. Okey, boleh faham? Pentaksir luar yang akan taksir awak. Yang akan uji awak, yang akan bagi markah kepada awak ialah pentaksir luar. Okey, pentaksiran akan dijalankan di bilik-bilik ujian yang disediakan oleh pihak sekolah. Okey, ujian ini awak akan ambil di sekolah awak lah. Okey, seterusnya kedua-dua ujian pentaksiran akan diduduki oleh calon semasa di tingkatan 5. Okey, semasa awak tingkatan 5, awak akan mengambil ujian bertutur.
Okey, tarikh ujian belum diberitahu. Okey, tarikh ujian cikgu pun tak tahu bila lagi. Okey, sama ada tahun ni ataupun tahun depan kita tak tahu. Okey. Ini ialah model individu untuk taksiran 1. Okey, awak tengok kedudukan. Okey, awak tengok kedudukan. Okey, 2 orang ini ialah pentaksir. Okey, awak masuk dalam bilik, awak akan jumpa 2 orang pentaksir. Dan calon ini ialah awak. Awak seorang akan masuk dalam bilik ini, awak akan bertemu dengan 2 orang pentaksir. Okey, calon akan masuk ke dalam bilik ujian secara bergili-gili. Okey. Seterusnya, setiap calon bersoal jawab dengan pentaksir dan menyampaikan idea atau pandangan berdasarkan stimulus yang telah ditetapkan oleh mereka. Okey, masa yang diperuntukkan untuk setiap calon ialah 3 hingga 5 minit. Okey, sekejap saja. Dah settle, dah siap 5 minit, awak keluar, calon lain pula masuk. Okey, ini ialah model kumpulan. Okey, awak tengok gambar. Okey, awak tengok gambar. Bila awak dah selesai ujian bertutur individu, awak akan masuk kepada bilik yang seterusnya adalah dalam tempoh berapa minit awak berkumpul. Okey, awak akan duduki ujian model kumpulan. Okey, awak tengok awak akan masuk, awak akan jumpa 2 pentaksir yang lain. Bukan pentaksir yang sama yang masa awak ujian individu tadi. Ini pentaksir lain. Okey? Sebab awak masuk bilik lain, ada pentaksir lain. Okey, ini pentaksir, 2 orang pentaksir. Okey, contoh dekat sini dia bagi satu kumpulan 4 orang. Okey, calon 1, calon 2, calon 3, calon 4. Okey, dia akan bagi awak satu tema, awak berbincang dalam kumpulan. 4 orang ini awak berbincang dalam kumpulan. Pentaksir akan tengok, pentaksir akan dengar apa yang awak bincangkan. Okey, masa yang diperuntukkan untuk setiap kumpulan ialah 12 hingga 15 minit. Pentaksir juga perlu bertindak sebagai fasilitator sekiranya perbincangan terhenti atau terdapat calon yang tidak mengambil bahagian dalam perbincangan. Okey, kalau awak diam, awak tak tahu nak cakap apa, awak tak ada idea, awak jangan risau. Pentaksir akan tolong awak sehingga awak boleh bercakap. Okey, sebab dia nak bantu awak untuk bagi markah. Dan awak tolonglah diri awak untuk mengeluarkan idea. Okey? Okey, ini ialah Izma, jap. ya. Ada soalan tu daripada pelajar dalam kumpulan, siapa yang mula dulu cakap? Dia tak kisah ke siapa mula dulu? Okey, calon peperiksaan kan dia ada nombor apa? Angka giliran kan? Betul tak? Okey, nombor angka giliran itulah yang menentukan siapa yang masuk dulu. Okey, contoh giliran pertama, nombor 1, dia akan masuk dulu. Giliran kedua, dia masuk yang kedua. Ikut turutan. Masuk tu maksudnya memberi pandangan lah. Bercakap. Yalah. Ujian bertutur lah. Maksud pelajar ni maksudnya dalam kumpulan tu, Ya. perbincangan tu kan, siapa yang akan mulakan mengutarakan pandangan? Okey. Bila awak dalam kumpulan, pentaksir akan bagi awak tema. Dia akan bagi awak kertas ataupun dia akan baca tema apa yang awak kena bincang dalam kumpulan. Okey, jadi siapa yang mulakan dulu dia dapat dia dapat kelebihan lah. Tak kisah siapa yang mulakan dulu. Okey? Siapa mula dulu dia ada idea yang fresh lah. Ya, kan, yang ya baru betul. Lah, kan? Ya betul. Kemungkinan mungkin dia dapat markah tinggi. Betul? Dia memulakan. Maknanya awak dalam kumpulan awak Rebut peluang. Ya, rebut peluang untuk bercakap. Untuk dapat perhatian pentaksir untuk awak dapat markah tinggi. Okey? Okey, ini sekarang tengok. Ini model kumpulan taksiran 2 kes khas. Okey? Tengok nombor 1.
calon bertutur dengan penggalak berdasarkan stimulus yang telah ditetapkan dan bersoal jawab dengan pentaksir. Okay, masa 3 hingga 5 minit. Model kumpulan taksiran 2 ini digunakan apabila melibatkan calon kes khas seperti berikut. Okay, tengok ini ialah untuk calon kes khas. Kes 1, awak ialah calon hospital. Okay, bila awak masuk hospital, model kumpulan awak tak sama dengan yang lain lah, yang biasa tu lah. Okay. Okay, yang kedua, sekiranya awak calon ditahan reman atau perbicaraan mahkamah. Okay, yang ketiga, awak merupakan calon yang menyertai aktiviti sukan, kokurikulum di dalam atau di luar negara, ataupun awak merupakan calon yang menyertai program pertukaran pelajar di luar negara. Okay, calon kes khas ini akan diuruskan oleh pihak lembaga peperiksaan dan JPN. Okay, ini kalau saya harap tak adalah kes khas ni. Kes khas ni dia direct dengan pentaksir kan? Ya. Okay, tengok dekat sini dia calon, dia ada penggalak. Lepas tu pentaksir seorang. Kalau tadi ada soalan daripada Turgesh ni, cikgu, bila kita akan terima topik tersebut untuk ujian ujian. Waktu ujian awak akan terima soalan tu. Cikgu pun cikgu boleh bagi tahu tema je. Cikgu boleh bagi tahu tema yang cikgu tahulah. Tapi cikgu tak tahu apa yang dia akan soal kepada awak. Okay, maknanya bacalah tema-tema yang akan cikgu bagi nanti. Okay, biasanya tema tu ada je dalam buku teks awak. Okay, kita teruskan boleh? Ada soalan tak? Sebab cikgu tak boleh baca chat ni. Tak ada? Teruskan Izma. Nanti ada soalan akak baca. Okay, ini ialah contoh-contoh item individu. Okay, awak boleh tengok. Okay. Ini contoh item individu. Okay, contoh dia akan bagi kepada awak. Baca dan fahami bahan rangsangan di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang dikemukakan secara lisan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okay. Dia akan bagi awak tajuk amalan rumah terbuka. Ada gambar. Awak kena baca petikan di bawah ini dengan apa tadi yang kuat tadi? Baca dengan mengeluarkan suara. Okey? Yang jelas. Okey, lepas tu saya cakap cepat ke? Okey. Okey. Okay, saya ulang sekali lagi takut cepat. Okey, ini merupakan contoh item ujian bertutur individu. Okey, individu. Okey, contoh dia akan bagi awak tajuk ni, tema amalan rumah terbuka. Okey, dia akan bagi gambar kepada awak. Awak boleh tengok gambar. Lepas tu secara mekanis tadi awak kena baca petikan kat bawah ni secara mekanis, secara mengeluarkan suara yang kuat yang jelas. Okey, selepas awak baca soalan ini secara mekanis, dia akan soal awak 4 soalan. Nampak tak? Okey, 4 soalan. Okey. Antara soalannya, contoh ini contoh. Okey. Tengok kegunaan pentaksir. Ini antara contoh soalan pentaksir dia akan soal awak. Okey, dia akan soal awak. Contohlah dia cakap. Cuba gambarkan amalan rumah terbuka yang telah awak baca. Dia suruh awak gambarkan. Okey, kedua, ceritakan perayaan yang anda sambut. Okey, ketiga, berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah amalan rumah terbuka mengukuhkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia. Keempat, amalan rumah terbuka boleh diketengahkan sebagai produk pelancongan negara. Berikan ulasan anda. Okey, ini antara contoh 4 soalan yang dia akan soal awak. Ni soalan individu. Okey. Okey, contoh lain. Ujian bertutur individu. Dia bagi tema pelancongan. Okey, dia bagi gambar. Sama juga awak kena baca secara mekanis. Okey. Bila awak dah selesai baca ni, dia akan soal awak 4 soalan. Okey. Untuk bahagian individu boleh?
Okey, saya teruskan kumpulan. Okey, ini ialah contoh-contoh item kumpulan. Okey, kumpulan dia cuma bagi yang ni saja. Okey, awak masuk dalam bilik, awak akan jumpa 2 orang pentaksir, awak duduk dalam kumpulan. Contoh awak 4 orang, 5 orang, dia akan bagi naskah ini kepada awak. Awak baca. Okey, awak baca banyak faktor yang menyebabkan remaja pada hari ini kurang melibatkan diri dalam aktiviti komuniti dan kemasyarakatan seperti bergotong royong, menyertai badan-badan bukan kerajaan, NGO dan khidmat sosial. Ulas pernyataan berikut. Okay, bila awak baca yang ni, awak berbincanglah dalam kumpulan awak. Ada soalan? Okay, ini yang kedua lah. Awak sama juga, dia akan bagi awak naskah ini, dia suruh awak bincangkan dalam kumpulan. Okay, belajar? Boleh? Boleh. Okey, seterusnya, okey, ini contoh apa panggil? Jadual ujian bertutur mengikut sidang. Okey, saya akan bagi contohlah panduan kepada awak jika ujian ini dilakukanlah. Okey, contoh akan ada sidang 1 bermula pada pukul 8 hingga 9.45 pagi. Okey, pada masa itu jumlah calonnya ialah 8 calon. Okey, awak akan berehat. Pukul 9.45 hingga 10 awak akan berehat, makan. Okey, sidang 2 pukul 10 hingga 9.45 pagi 8 calon. Sidang 3 11.50 hingga 1:30 tengah hari 8 calon. Okey. Okey, contoh tengok sidang 1. Okey, tengok sidang 1, awak tengok masa pada pukul 8 hingga 8.20. Okey, 8 hingga 8.20 telah selesai calon 1, 2, 3, 4. Okey, maknanya pukul 8 calon 1 masuk. 8.05 minit calon 2 masuk. Okey, seterusnya macam tu. Okey, boleh faham? Seorang-seorang tau, bila dia cakap individu bermasuk, seorang-seorang lah masuk. Seorang-seorang masuk ikut giliran, ikut nombor angka giliran awak. Okey. Okey, tengok dekat bilangan calon. Calon mesti berada di dalam bilik kuarantin 15 minit sebelum ujian bermula. Calon diberikan soalan model 2, calon kumpulan 2 masuk ke dalam bilik kuarantin. Okey? Bermaksud sebelum ujian bermula 15 minit awak berada di bilik kuarantin. Okey, di bilik kuarantin inilah awak akan dipanggil menuju ke bilik ujian. Okey, tengok masa. Kalau kita individu tu, kena berfikir. Contoh ada tanya soalan, kau nak berfikir kejap, lepas tu jawab, tak boleh kau. Ke dia tu direct jawab terus. Ada masa tak untuk berfikir? Alamak. Sebab masa yang dia bagi tu suntuk. Sebab tu awak kena baca, awak kena bersedia sebelum ujian. Masa yang dia bagi suntuk sangat. 5 minit saja untuk ujian individu. Okay, Izma, ada soalan juga ni daripada Leong. Cikgu, bagi ujian individu, biasanya soalan yang ditanya adakah soalan kebat yang kena kita fikir sendiri atau soalan dia ada jawapan dalam petikan? Izma, buka slide-nya untuk individu, Izma. Okey. Yang ni petikan dia ya. Awak tengok gambar petikan. Lepas tu yang ini. Yang ini jawapan dia dalam petikan. Ya. Nyatakan kementerian bertanggungjawab mempromosikan jenama Malaysia di mata dunia. Izma, apa singkat petikan? Ni. Nampak? Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Multimedia telah mempromosikan. So jawapan dia dalam ni. First soalan. Okey. Izma, soalan yang kedua. Tujuan kitchen. Yang ni pun ada dalam petikan. Senaraikan tempat menarik. Ada dalam petikan. Okey, soalan yang keempat, Izma. Izma, cadangkan beberapa faktor. Okey, yang ini cuba buka dekat yang depan tadi, Izma. Okey, yang tu pendapat awak sendiri. Ya. Jadi pelajar, markahnya ialah 40.
Okay, Cik Isma beritahu tadi markahnya 40. Dan kebanyakan jawapannya ada dalam petikan. First, awak akan dapat markah bila awak membaca. Okay, maksudnya dia akan suruh awak baca sekejap. Baca nak tengok kemahiran bertutur awak. Okay, awak boleh tak membaca, kemahiran membaca. Lepas tu baru dia pergi ke kemahiran bertutur. Okay, jadi saya tak rasa budak form 5, 5 USM, 5 UM, 5 UKM ada masalah membaca. Okay, jadi membaca tu dah boleh settle. Jadi mark untuk dapat 40 tu yang lain-lainnya. Okay, ada 3 soalan yang jawapan dia memang ada dalam petikan. Satu je yang awak kena fikir on the spot. Okay, yang bawah tu. Okay, dah terus Ismang. Okay, terima kasih Kak. Okay, setelah selesai untuk ujian individu, okay, awak tengok dia bagi masa 8.20 hingga 8.30 ialah persiapan untuk awak masuk, calon 4 orang ni akan masuk dalam model kedua, iaitu kumpulan. Okay. Okay, ini contohlah, contoh bilik ujian A, model 1 individu. Okay, P1 dan P2 ni ialah pentaksir, A1 ialah calon. Okay, tengok ini bilik ujian A, bilik ujian B, okay, sama juga tapi calon lain. Okay, maknanya dekat bilik karantin ni ialah bilik awak menunggu sebelum dipanggil lah. Okay, jelas tak? Jelas tak? Okay. Okay, ini susun atau calon taksiran kumpulan. Okay, ada bilik kuarantin, model 2 kumpulan, pentaksir 1 dan pentaksir 2. Ni awak A1, contohlah A1, A2, A3, A4 ni awak dalam kumpulan. Okay, awak akan menghadap pentaksir lah. Okay, tengok pentaksir 2, pentaksir 2. Okay, bilik lain, pentaksir 3, pentaksir 4. Okay. Oh, dah habis dah. Ada soalan tak? Cikgu, setiap orang tu soalan dia sama je ke berbeza-beza? Berbeza-beza. Ada yang sama sebab Kak Sheila, Cikgu Sheila tolong tambah. Helmi nak sama ke nak beza? Helmi nak sama ke nak beza? Tahu cikgu. Okey, pelajar, kita pernah waktu awak PT3 awak pernah ujian bertutur kan? Bezanya ujian bertutur PT3 ialah dengan cikgu. Okey, dengan Puan Izma. Okey, dengan arwah Puan Muhammad Hanum rasanya time tu. Cuma yang sekarang ini dia akan panggil pentaksir luar. Okey, jadi cikgu kami tidak terlibat. Soalan hanya dibuka pada hari tersebut. Nak tahu kebanyakannya setahu cikgu dia adalah berdasarkan tema yang ada dalam buku teks. Okay, awak kira beruntung tahu walaupun you first batch tapi soalan sebenarnya awak dah tahu. Tema semua yang dalam buku teks. Dia beza dengan budak KBSM dulu. Okay, budak KSSM ni awak walaupun tahun ni tahun baru tapi bertutur, menulis, semuanya diambil daripada dalam buku teks. Okay, jadi gunakanlah buku teks itu dengan semaksimumnya. Pada cikgu lah, kalau jiwa seorang guru tu dia takkan susahkan pelajar. Okay, dan untuk kumpulan, okay, katakanlah awak jangan underestimate kawan awak ya. Budak UM akan campur sikit dengan budak UKM. Okay? Bila dah campur, ada beberapa orang budak UKM yang akan bergabung dengan budak UM. Tu awak dah pandai select. Budak ni tak pandai cakap lah untuk aktiviti berkumpulan. You jangan anggap macam tu. Sebab aktiviti berkumpulan, walaupun berkumpulan, tetapi ditaksir secara individu. Ya, kumpulan tu dia nak tengok awak. Macam mana awak bertutur? Okay, katakanlah kawan awak tu macam kurang sikit. So awak tolong dia, galakkan dia juga. Okay, interaksi tu kalau boleh lah. Okay, kalau tak pun kadang-kadang bila ada kawan kita dah bagi tahu idea sikit, so kita tak ada idea. Kita ambil idea tu, kita tambah sikit dengan ayat kita.
Tidaklah kita ambil secara total. Dia nak tengok keupayaan awak untuk bercakap. Dan awak tahu kemahiran bertutur ini, kertas 3 maksudnya markah masuk dalam SPM. Ya, markah masuk dalam SPM. Jadi kita tengok nanti awak punya PDPR ni berlangsungan ke sampai bulan 10 ke, bulan 11 ke, datang sampai hujung tahun ke. Kalau lah lambat lagi daripada bulan 8 ni masih lagi kekal, bulan 9 tak naik lagi, maksudnya cikgu akan buat praktis untuk setiap kelas berdasarkan yang itu. Nanti kita tengok macam mana. Okey? Terus Izma. Ada soalan tak? Sebab dah habis dah. Okey, untuk tema untuk Soalan tema. tak pelajar lain? Okey, untuk tema boleh catatlah tema yang cikgu tahulah. Okey? Sebab kawan-kawan cikgu yang dekat sekolah lain dia dah buat dah ujian ni. Okey? Tolong catat tema ni. Okey, tema yang pertama ialah pelancongan. Tema yang kedua permainan tradisional. Tema yang ketiga keselamatan, kesihatan, bahasa dan kesusasteraan, pendidikan, integriti dan pendidikan dah cakap belum? Dah. Itu je yang cikgu tahu. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Izma di atas penerangan yang bagi cikgu jelas jelas kerana kamu dah dapat dah gambaran bagaimana kaedah soalannya, temanya, kemudian kedudukan kamu di dalam keadaan apabila sedang ditaksir sama ada secara individu ataupun berkumpulan. Jadi dalam kemahiran ujian bertutur ni bagi cikgu kena bercakap lah. Pertama dah membaca dan mesti bercakap. Sebab apa? Dia punya jawapan tu ada yang ada dalam petikan. Rugi besarlah kalau pelajar tak bercakap. Sebab itu bila aktiviti dalam kelas, bila cikgu minta pandangan, idea daripada kamu, dari situ kita dapat membiasakan diri kita melontarkan idea secara spontan, berdasarkan gambar dan sebagainya, dapat melatih memperkuatkan penguasaan bahasa kita apabila bertutur. Okey, ada lagi tak soalan? Sekejap cikgu tengok dekat ruangan chat. Pawi dengan Baki tak payah. Dah dapat masuk you dah. Boleh typekan tema tu tak? Nanti kemudian. Dia nak kongsikan sekarang Izma. Boleh saya tulis dekat chat ya? Dekat chat. Okey. Sambil tu ada lagi tak persoalan terutama pelajar tingkatan 5 tingkatan 5 ni. Kamu dah ada pengalaman ujian lisan bertutur masa tingkatan 3 kan? Seperti yang Cikgu Sheila cakap itulah gambarannya. Okey. Tingkatan 4 mungkin kalau ada kesempatan kita buat dulu dia punya praktis dia lah kan. Okey, ada lagi? Tak ada Kalau tak ada, jam telah menunjukkan. Ajak tunggu Cikgu Izma type. Cikgu Sheila ada apa-apa nak kongsikan juga? Okey. Cikgu dah type Okey pelajar, yang terakhirnya terima kasih kepada pelajar yang berminat masuk, pelajar tingkatan 4. Awak ada masa yang panjang lagi untuk belajar. Okey, ada beberapa orang untuk minggu ni cikgu pilih 6 orang. Okey, 6 orang yang saya rasa pada andaian mata saya lah boleh memperoleh A.
saya hantar untuk pergi kursus yang berbayar. Okey, cikgu nak awak gunakan pengetahuan itu semaksimum mungkin. Okey, taklah mahal pada cikgu berbanding ilmu yang awak akan dapat. Okey, jadi untuk pelajar lain, kita jangan ingat kita menilai guru. Sebenarnya guru pun menilai awak. Ya, jadi saya hanya pilih pelajar yang pada kacamata saya, dia boleh diberi peluang. Okay, dan dia boleh mencapai kejayaan. Okay, itu first. Okay, yang kedua, okay, sebab ni sesi motivasi. Jadi pandangan cikgu yang kedua, macam mana? Kalau awak berasa macam tak boleh nak go through dalam satu subjek tu, maksudnya awak dah malas, dah fed up, satu keadaan guru akan membantu. Dia push awak sampai awak rasa boleh buat. Okey? Jadi beri peluang untuk guru sehinggalah guru ada inisiatif untuk push awak. Okey? Tetapi bila sampai satu keadaan, bila guru yang hilang motivasi, maka ketika itu awak buat apa pun serba kena tak jadi. Okey? Bila guru dah surrender, dah angkat bendera putih, time itu sangat sukar untuk awak. Jadi jangan sampai ada tindakan guru yang akan angkat bendera putih. Okey, maksudnya kami setakat hari ini saya masih lagi bertahan sebab tekanan PDPR ni bukan hanya untuk awak ya, untuk kami para guru pun terasa tempiasnya. Okey, beri ruang, macam cikgu cakap tadi, beri ruang untuk kami membantu. Seperti cikgu bantu Balkis, seperti cikgu bantu Parvinesh, beri ruang. Jadi kalau awak tak beri ruang, awak tutup sampai satu keadaan nanti cikgu tutup pun pintu hati cikgu, kita masing-masing tak akan dapat benefitnya. Okey, jadi cikgu harap ubah sikap, sentiasa komitmen seperti kakak dan abang awak buat. Okey, mereka dah buktikan, tiba masa untuk awak buktikan. Okey, itu saja Salamia. Okey, terima kasih Cikgu Sheila. Okey, cikgu rasa pelbagai tips cara untuk kamu telah didedahkan kepada kamu untuk meningkatkan lagi tahap pencapaian kamu dalam peperiksaan SPM tahun 2021. Okey, apa yang telah dikongsikan oleh Parvinesh dan Balkis tadi pun merupakan satu perkongsian yang sangat berguna, dan harapan cikgu pelajar akan mendapat manfaatnya dan guna pakailah yang mana baik, yang sesuai dengan diri kamu, gunakanlah sebaik-baiknya. Mungkin ada tips tu tidak bersesuaian dengan diri kamu, ambil mana yang bersesuaian. Kemudian apa yang telah disarankan oleh guru, oleh Cikgu Sheila, Cikgu Izma juga, jadikan panduan untuk kamu terus dapat menduduki SPM ni dengan sebaik-baiknya lah. Maksudnya sebelum kita menduduki peperiksaan tu kita dah cukup bersedia. Ambil peluang yang ada dengan bersama guru-guru kita yang hebat-hebat, Cikgu Sheila, Cikgu Izma. Jangan rugikan peluang yang ada. Itu saranan cikgu. Okey, kepada Balkis dan juga Parvinesh, cikgu mewakili pihak sekolah, khususnya Panitia Bahasa Melayu dan cikgu-cikgu SMK Seremban 3 mengucapkan ribuan terima kasih. Okey, ribuan terima kasih di atas perkongsian, sudi bersama kita lagi, memberi tunjuk ajar, sekurang-kurangnya membuka matalah adik-adik kamu untuk bergerak ke depan supaya lebih cemerlang. Mereka juga berhak untuk jadi seperti kamu. Itu untuk Balkis dan Parvinesh dah.
Okay, kemudian kepada semua rakan guru, pelajar-pelajar, Cikgu Izmah, terima kasih atas perkongsian, Cikgu Sheila, Cikgu Ong selaku badan yang berusaha untuk mewujudkan program ini, daripada pihak panitia amat berbesar hatilah. Jadi saya harap lepas ni adalah lagi kerjasama yang baik macam ni lah. Okey, kepada pelajar-pelajar, terima kasih juga kerana memberikan komitmen. Saya tengok ramai ni tadi, 57 orang, 56 turun lagi. Okey, jadi cikgu anggapkan pelajar yang hadir pada malam ni insya-Allah akan memperoleh sesuatu yang terbaik dan memperolehi, cikgu doakan memperoleh keputusan yang cemerlang untuk SPM. Okey, sekian saja.